Mengikut kepada pandangan Profesor Dr. Syed Naqvi Alatas, beliau berpandangan bahawa ilmu pengetahuan merupakan sebuah permulaan makna kepada seseorang itu yang akan melalui perubahan dari segi ilmu pengetahuan yang diperolehinya. Dari segi bahasa pula, ilmu berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu alimah yang membawa maksud kepada mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya. Dari segi istilah pula, ia membawa maksud akan segala pengetahuan ataupun kebenaran tentang sesuatu di mana diturunkan oleh Allah SWT kepada rasul-rasulnya, nabi-nabinya, utusan-utusannya, alam penciptanya dan juga manusia yang mempunyai lahiriah, sifat-sifat lahiriah dan juga batiniah. Secara ringkasnya, ilmu turut membawa maksud kepada kebijaksanaan ataupun berpengetahuan dalam sudut bidang-bidang yang tertentu yang dicuburi oleh seseorang itu. Di dalam ayat dan juga hadis-hadis di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis juga menyentuh akan definisi tentang ilmu. Secara seperti contohnya pada ayat Al-Mujadah, pada surah Al-Mujadah pada ayat ke-11, Allah mengangkat tinggi martabat seseorang yang mempunyai ilmu dan juga memberi kesejahteraan kepada dirinya. Selain itu, kita dapat lihat pada surah Al-Zumur pada ayat ke-9, Allah membezakan darjat seseorang itu antara orang yang ilmu dan juga baiklah, saya akan membentangkan poin kaitan Islam dengan ilmu pengetahuan. Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu. Islam adalah agama yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam pelbagai fenomena alam. Beberapa orang ilmuwan Islam yang telah meletakkan nama mereka di dalam sejarah ilmu pengetahuan adalah merupakan bukti tentang bagaimana Islam sebagai agama universal yang sangat fokus kepada perkembangan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa. Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan diharunginya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan hidup mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap. Islam merupakan satu penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan sejak zaman pertengahan sehingga sekarang dan merupakan kesinambungan dan perubahan. Okey, baiklah, seterusnya, agama Islam menggalakkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa bertanggungjawab menjaga amanah Allah ini sebaiknya dengan memberikan mereka pendidikan yang sempurna dan seimbang iaitu duniawi dan ukhrawi bagi membentuk jati diri yang menetap dan Muslim sejati yang sebenar. Sesungguhnya tanpa ilmu pengetahuan, hidup manusia akan berada di dalam kegelapan. Tanpa ilmu, kehidupan manusia... Saya akan menjelaskan tentang sumber perkembangan ilmu daripada persepsi Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu Islam mengalami pasang surut. Suatu ketika akan mencapai puncak kejayaan dan suatu ketika akan juga mengalami kemunduran. Tempoh perkembangan ilmu Islam terbahagi dalam 4 tempoh masa, iaitu tempoh awal Islam, tempoh Umayyah, tempoh Abbasiyah dan tempoh Renaissance dan moden. Pertama sekali iaitu tempoh awal Islam. Corak perkembangan peradaban Islam dalam tempoh ini lebih cenderung kepada peradaban Islam dengan konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari segi ekonomi maupun monetistik yang telah ada. Kemudian dari sini lahirlah idea dan kebijaksanaan daripada kepimpinan setelah wafatnya Nabi alaihissalam pada masa Khulafaur Rasyidun yang mampu membawa idea Islam yang boleh diterima oleh semua umat manusia. Pada tempoh seterusnya iaitu tempoh Umayyah. Sebutan Umayyah berasal daripada nama Umayyah ibnu Saims ibnu Abdul Manaf
iaitu salah seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliah, iaitu zaman pra-Islam. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang tempoh Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami kemuncak kejayaan pada tempoh Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan oleh adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah bahasa Arab, terutama sekali naskah-naskah Yunani. Kemajuan ilmu pada zaman Abbasiyah lebih menonjol daripada tempoh-tempoh sebelumnya, iaitu tempoh awal Islam dan tempoh Umayyah, kerana adanya perpustakaan Baitul Hikmah. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus juga menjadi tempat untuk perkembangan ilmu. Akhir sekali, tempoh Renaissance dan moden. Zaman moden ini secara umum bermula daripada akhir abad ke-18 sehingga ke hari ini. Sebenarnya, agak sulit untuk menentukan garis batas yang jelas di antara abad pertengahan, zaman Renaissance dan zaman moden. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandungi erti perkembangan ilmu. Ciri-ciri utama Renaissance ialah humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme dan rasionalisme. Pada tempoh ini, ilmu sains berkembang dengan semangat dan hasil empirisme, manakala Kristian semakin ditinggalkan kerana semangat humanisme. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan sangatlah dititik beratkan di dalam kalangan umat Islam, iaitu di dalam agama Islam itu sendiri. Hal ini terbukti kerana terdapat banyak hadis yang menyatakan pentingnya ilmu pengetahuan. Dari hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rangka menuntut ilmu, maka ia tidak berada di jalan Allah sehingga ia kembali. Dengan itu, kita boleh mengetahui bahawa ilmu pengetahuan sangat-sangatlah dititik beratkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu pengetahuan dari pandangan Islam, dari sudut Islam, terdapat dua jenis ilmu pengetahuan, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Terdapat 7 sumber ilmu untuk kita mempelajari dua ilmu yang saya sebutkan tadi, iaitu ilmu wahyu, ilmu ilham, ilmu akal, ilmu pengalaman, ilmu pembelajaran, ilmu panca indera dan juga ilmu institusi. Tetapi, di sini saya akan menyatakan dengan lebih mendalam tentang 3 sumber ilmu pertama. Sumber ilmu utama, iaitu ilmu wahyu, ilmu ilham dan juga ilmu akal. Ilmu wahyu adalah satu penyampaian atau pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada salah seorang nabinya di antara nabi-nabinya yang lain dan disertakan cara penyelesaian di antara cara-cara yang lain. Seterusnya adalah ilmu ilham. Apakah ilmu ilham? Ilmu ilham merupakan perkara yang terzahir daripada Allah SWT di dalam qalbu, hati. Terdapat 2 jenis ilmu ilham, iaitu ilmu laduni dan juga ilmu khasyaf. Ia merupakan satu ilmu bagi mewujudkan satu daya cipta untuk kita capai satu matlamat. Ilmu utama yang terakhir iaitu ilmu akal. Ilmu akal adalah satu kemampuan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala. Tujuan dalam istilah dikenali sebagai al-umul bi muqasidiha, yang membawa maksud setiap perbuatan atau aktiviti itu haruslah mempunyai suatu tujuan. Tujuan dalam bahasa dimaksudkan dengan arah atau haluan sesuatu. Terdapat 3 komponen dasar ilmu, iaitu jasmani, ruh dan akal. Pertama, tujuan ilmu jasmani iaitu ahdaf al-jismiyah. Manusia memainkan peranan penting sebagai khalifah yang mana untuk mengolah, mentadbir dan memanfaatkan sumber alam. Dalam pandangan umum, kemampuan untuk memainkan peranan manusia di dunia memerlukan tubuh manusia yang sempurna dan kemampuan atau kekuatan. Tujuan ilmu jasmani penting dalam mencari sesuatu pekerjaan. Di era moden ini, mencari kerja amatlah sukar.
Ianya mudah bagi yang memiliki pengetahuan dan kelayakan yang diperlukan di pasaran tetapi sukar untuk yang tidak berilmu, tambahan tidak memiliki kemahiran hidup. Yang kedua, tujuan ilmu rohani iaitu ahdaf al-ruhiyah. Kemuliaan dan pensucian diri secara individu dari sifat negatif serupa merupakan keutamaan dalam ilmu ini. Peningkatan iman dan kekuatan jiwa seseorang mampu menunjukkan dirinya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan nilai moral yang telah diteladankan ke dalam sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, iaitu terakhir, tujuan ilmu akal iaitu ahdaf al-aqliyah mengarah kepada perkembangan kepintasan seseorang manusia sebagai individu untuk menemukan kebenaran yang pentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Ilmu seperti yang kita tahu adalah satu elemen yang amat penting di mana ia dapat menjadikan kehidupan seseorang itu lebih baik, lebih sempurna seperti yang disebut dalam kata-kata hikmah iaitu ilmu pelita hidup. Dengan adanya ilmu, seseorang manusia itu tidak akan ketinggalan serta tidak akan mengalami kesusahan dalam kehidupannya yang akan datang. Persoalannya, kenapa ilmu pengetahuan itu penting? Yang pertama, dengan adanya ilmu, seseorang manusia itu dapat berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Jika kita lihat dari sudut agama, kita sememangnya tahu bahawa setiap agama amat menitik beratkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seseorang, di mana mereka mengajar untuk melakukan perkara-perkara baik dan menjauhi perkara-perkara yang buruk. Perkara ini juga dapat membentuk peribadi dan perilaku seseorang itu dalam mencapai matlamat seiring dengan membangunkan negara. Yang kedua, manusia dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Orang yang berilmu dapat mempertingkatkan taraf hidup mereka dan kehidupan mereka akan lebih terjamin. Ilmu yang perlu dikuasai dan dikecapi bukanlah sahaja ilmu duniawi, malahan ilmu akhirat juga perlu seseorang manusia itu pelajarinya dan mendalaminya. Kedua-dua perlulah seimbang. Seterusnya, langkah-langkah untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri, seseorang itu perlulah menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Dengan akal, manusia dapat membezakan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk, di mana ia dapat melahirkan insan yang kreatif serta modal insan yang dapat berfikir secara Epistemologi adalah membantu seseorang mengetahui perkara yang ada dalam suatu bidang itu, memahami cara dan arah manusia berfikir, mempengaruhi peradaban manusia, mendorong manusia untuk berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu serta modal dasar dan alat strategik dalam membina pengembangan alam. Dari persepsi Islam, epistemologi telah menjelaskan kekeliruan serta kesilapan pandangan tentang ilmu pengetahuan, di mana dengan wujudnya ilmu ini, ia mengelakkan kehilangan adab dalam masyarakat. Jika berlakunya kehilangan adab dalam kalangan masyarakat, akibat yang akan timbul adalah akan munculnya para pemimpin yang tidak layak untuk memimpin umat, malahan juga akhlak yang dimiliki luhur, di mana Islam amat menitik beratkan tentang adab ini. Kemudian, masyarakat akan menyamakan ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan lain seperti ilmu sains dan perniagaan. Jika terdapatnya fahaman ilmu pengetahuan yang tidak betul, dalam menimba ilmu, ianya hanya bukan sekadar mengumpul maklumat serta fakta. Ilmu yang diperoleh perlulah membawa kepada hidayah dan sepatutnya kesedaran dan juga kefahaman yang diperolehi mampu mengubah kepada tingkah laku iaitu adab. Selain itu, kesan kepercayaan
terhadap komponen-komponen ilmu Islam akan melahirkan perspektif yang positif tentang diri dan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sebagai pengaruh utama terhadap pembentukan serta perubahan kendiri.